Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya buat live awal sikit, ya. Dan jika anda rasa audio cukup jelas, jadi beri isyarat kepada saya bahawa audio adalah jelas. Jadi saya rasa hari ini topik saya ni adalah satu topik yang menarik perhatian anda. Sebenarnya saya terpanggil untuk membuat live ni seperti biasa hari ini saya tidak ingin membuat live. Sekali lagi saya tidak ingin membuat live, tetapi asyik-asyik ada isu lah. Jadi sekarang isu terkini adalah berhubung dengan dakwaan-dakwaan yang dibuat terhadap Najib, ya. Isu pembelian kapal Skopin, isu Altan Tuya tiba-tiba muncul kembali, ya. Jadi seperti biasalah, bila isu-isu ni timbul akan ada pertanyaan kepada saya. Regi tolong buat ulasan dan sebagainya. Sebab okey, terima kasih Syarif Rafi'i, clear. Okey. Sebab ada banyak versi yang diputar, spin di media sosial, ya. Kalau pentaksub Najib, ini memang spin dia tu memang cukup hebat, termasuk Najib dalam isu pembelian kapal selam Skopin. Okey, saya tidak ingin melibatkan diri dalam isu ni, tetapi apabila saya terbaca penjelasan Najib, ya, di Facebook, di mana Najib berkata dan dengar, ya, Anwar, Kit Siang dan PH, sekali lagi kita semula propaganda kapal selam pembunuhan Altan Tuya dan Najib. Okey. Jadi dia nak kenakan PH, dia nak kenakan Anwar, Kit Siang. Jadi dia buat satu huraian yang panjang di Facebook, ya, dan dia cari jalan nak selitkan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya terpanggil untuk membongkarkan kepada anda tang mana Najib tengah spin. Maknanya tang mana Najib kantoi. Okey? Baik. Jadi kesemua ni sebenarnya adalah berdasarkan satu siasatan ataupun satu kes lah. Satu kes, ya. Di Perancis, ya, satu kumpulan nama dia Tales sedang disiasat, ya, sedang disiasat berhubung, ya, korupsi atau rasuah melibatkan urusan penjualan kapal selam dengan Malaysia. Okey. Jadi di situ pun, di Perancis pun, ya, kes yang dijalankan melibatkan, ya, melibatkan syarikat itu yang menjual kapal selam kepada Malaysia. Kes itu telah disahkan adalah kes rasuah, ya, kes korupsi. Maknanya pembelian kapal selam tu, orang Perancis sedang sudah menyiasat satu syarikat yang terlibat dalam penjualan kapal selam kepada Malaysia, dan kini sedang mendakwa syarikat itu di mahkamah atas penjualan kapal selam itu ke Malaysia, dan dakwaan di mahkamah itu adalah atas tuduhan korupsi, atas tuduhan rasuah. Jadi mesti ada pihak di Malaysia yang dikaitkan dengan rasuah. So itu cerita dia. Itu cerita dia. Okey. Takkan di satu tangan boleh bertepuk, ya. So it's very logical, ya. Sama macam Roger Ng disabit bersalah di Mahkamah Amerika Syarikat berhubung skandal 1MDB, dan Roger Ng adalah pegawai Goldman Sachs utama atau bekas pegawai Goldman Sachs utama yang berurusan dengan Malaysia, ya, dan dengan dalam hal-hal berkaitan dengan 1MDB dan rasuah, tuduhan rasuah salah dan gubahan wang haram yang Roger Ng didapati bersalah itu melibatkan urusannya dengan 1MDB. So itulah apa yang telah didapati oleh Mahkamah Amerika Syarikat. Jadi sama juga sekarang ni di Perancis, satu siasatan telah dijalankan kepada satu syarikat, dan ini telah menjurus kepada satu dakwaan di mahkamah.
Dan dakwaan ini merujuk kepada penjualan kapal selam ke Malaysia. Dan ianya adalah dakwaan rasuah, korupsi. Ya, jadi semestinya melibatkan Malaysia ni timbul soalan lah, korupsi ni melibatkan pegawai mana atau menteri mana. Ini timbul persoalan lah. Okey. Jadi pada ketika urusan penjualan kapal selam, pembelian kapal selam atau jual beli kapal selam ini dilakukan, siapa Menteri Pertahanan? Najib Tun Razak. Masa tu Najib bukan lagi Perdana Menteri, dia adalah Menteri Pertahanan. Ya. Dia adalah Menteri Pertahanan. Okey? Okey. Baik. Jadi apabila anda ada urusan jual beli satu perkara yang melibatkan pertahanan yang begitu besar, yang begitu sensitif seperti kapal selam, ini bukan calang-calang punya pembelian, bukannya beli peluru, bukannya beli senapang, ini beli kapal selam. Ya, ini serius, ini adalah sensitif kerana ini adalah buatan Perancis. Jadi ini adalah sensitif bagi kerajaan Perancis kerana anda menjual satu alat perang yang besar, alat perang yang besar, satu kapal perang yang besar, pemantauan ke anda nak panggil apa ke, tapi satu perkara yang melibatkan pertahanan kepada Malaysia. Jadi semestinya peringkat tertinggi kerajaan akan berkomunikasi. Jadi semestinya Perdana Menteri sini akan komunikasi dengan Perdana Menteri sana, atau Tun Mahathir akan berkomunikasi dengan Perdana Menteri Perancis. Ya. Tetapi itu tidak mengubah hakikat. Ya. Bahawasanya pembelian kapal selam ni tanggungjawab sepenuhnya, ya, Kementerian Pertahanan, adalah di bawah jurisdiksi Kementerian Pertahanan dengan, ya, dalam urusan jual beli itu mesti melibatkan pendanaan dan sebagainya, kan, dengan kelulusan Kementerian Kewangan. Okey, tetapi akhirnya segala butiran terperinci dalam babak rundingan jual beli itu adalah di bawah pemantauan dan kelulusan Kementerian Pertahanan. Siapa Menteri Pertahanan pada ketika itu? Najib. Jadi tak payah nak alih perhatian kepada Tun, tak payah nak alih perhatian kepada sana. At the end of the day, perlu kelulusan anda sebagai Menteri Pertahanan. Memang Tun adalah ketua kabinet pada ketika itu, dan oleh kerana perkara ni sensitif, melibatkan kerajaan dengan kerajaan, melibatkan satu pembelian kapal selam, maka semestinya Perdana Menteri Malaysia akan berinteraksi dengan Perdana Menteri Perancis. Tetapi kelulusan perlu dari Kementerian Pertahanan, tanggungjawab perlu dari Kementerian Pertahanan. Siapa Menteri Pertahanan? Najib. Ini bukan sesi nak tuding jari kepada Najib. Ini nak perbetulkan propaganda yang sedang dimarakkan oleh Najib. Najib cuba alih sini, alih sana. What for? Cerita kat orang, ya, bahawa this has actually nothing to do with Mahathir. Cerita kat orang bahawa sebagai Menteri Pertahanan, saya bertanggungjawab terhadap pembelian kapal selam itu. Cerita yang betul, jangan tipu. Okey. Tang mana Najib menipu? Okey. Di dalam Facebook Najib menulis, ya, dia cuba buktikan bahawa Tun terlibat. Paris, dia petik laporan Reuters. Okey. Dia petik, okey tak apa, saya nak cari yang okey. Dalam buku bertajuk Mahathir sudah meninjau kapal selam dari Perancis ketika pameran maritim dan udara antarabangsa Langkawi atau 5 1997. 3 kapal selam dari 3 negara iaitu Rusia, Perancis dan Turki turut menyertainya untuk ditinjau oleh kerajaan pada ketika itu. Kemudian setelah meninjau kapal selam Perancis di 5 97, setahun selepas itu Mahathir menulis surat kepada Michael Rocard, Perdana Menteri Perancis, berkaitan kapal selam. Dalam buku bertajuk Surat Terpilih Dr. Mahathir kepada Pemimpin Dunia, muka surat 218, menyatakan pada tahun 1998 Perdana Menteri Perancis dan Mahathir bertukar-tukar 4 pucuk surat. Dalam kandungan surat itu menyatakan bahawa Malaysia Airlines akan mendapat lebih
hak mendarat di Perancis, dan Malaysia akan mendapatkan 2 kapal selam buatan Perancis, iaitu Skopin, yang akan dihantar pada 2009. Jadi Najib petik ni, pertama sekali, what is Najib trying to prove? Najib tidak berjaya buktikan bahawa Mahathir yang menetapkan bahawa perlu dipilih kapal selam Perancis. Najib tidak berjaya buktikan bahawa Mahathir yang membuat keputusan mesti pilih yang Perancis. Dia cuma cakap berkenaan dengan urusan surat menyurat. Ada surat, memang saya dah beritahu, ini perkara sensitif, pembelian kapal selam. Kita boleh jangka ketua kabinet di Malaysia berinteraksi dengan ketua kabinet di Perancis. Tetapi keputusannya semestinya melibatkan Kementerian Pertahanan. Pemilihan Skopin akhirnya perlu dipersetujui Kementerian Pertahanan dan Menteri Pertahanan. Najib tidak percaya berbukti apa-apa dalam memetik semua ni. Bagi saya nonsense. Itu pun dia bukan petik media arus perdana. Dia petik satu blog mykmu.net. Dia petik satu blog, tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila anda petik blog itu, apabila anda klik blog itu, sekarang saya klik blog itu ya. Jadi anda klik blog itu, bukan media arus perdana, saya ulang ya, ini hanya satu blog. Kemudian bila anda pergi bawah, rupa-rupanya ini adalah penulisan beruang biru bertarikh 4 Ogos 2017. Beruang biru sebelum PRU14, satu Malaysia tahu this is seolah-olah lah lidah Barisan Nasional atau pro Barisan Nasional. So Najib dah buktikan apa dengan petik link tu? Tak ada apa. Cuma kesempatan telah diambil untuk petik nama Tun dengan mengalihkan perhatian orang kepada hakikat bahawa segala persetujuan perlu dibuat oleh Najib. Dan Najib tidak berjaya buktikan bahawa Mahathir yang pilih Skopin. Mahathir berinteraksi berkenaan Skopin, tetapi itu tidak bermakna dia yang pilih Skopin. Jadi ini adalah spin propaganda Najib. Okey. Hakikatnya kita tahu bahawa satu perbicaraan sedang dijalankan melibatkan syarikat. Ya, saya ulang ya, syarikat yang terlibat dalam kapal Skopin dan penjualan kapal Skopin kepada Malaysia, dan perbicaraan itu adalah perbicaraan korupsi, perbicaraan rasuah, bermakna ada pihak di Malaysia yang telah juga terlibat dalam rasuah dan korupsi pada ketika itu. Dan kementerian terutama yang terlibat dalam pembelian Skopin ini adalah Kementerian Pertahanan di bawah Najib. Ini saya tak tuding jari kepada Najib, saya cuma perbetulkan fakta, saya cuma perbetulkan persepsi. Ya. Okey. So tak payah nak rujuk kepada Tun. Tak payah nak kelentong satu rakyat Malaysia ni dengan memetik suatu perkara semata-mata supaya nak libatkan nama Tun, tetapi tak ada apa makna dalam memetik nama Tun tu, tak ada apa yang berjaya dibuktikan oleh Najib. Bahawasanya Tun melakukan ini ke Tun lakukan itu, tak ada. Okey. So kemudian ada dakwaan sebab satu kenalan rapat Najib, iaitu Razak Baginda, terlibat sebagai penasihat dalam urusan jual beli kapal Skopin itu. Dan kebetulannya Razak Baginda dikaitkan dengan Al-Tantuya. Saya akan sampai kepada Al-Tantuya selepas ini. Jadi Razak Baginda ataupun dikira sebagai kenalan rapat Najib ni dituduh menerima sogokan berjumlah 121 juta US dollar pada kadar hari ni lah. Kalau kita tukar kepada kadar hari ni, 121 juta US dollar, maknanya hampir 500 juta ringgit Malaysia pada kadar hari ni. Razak Baginda didakwa telah menerima sogokan sebanyak itu dalam urusan jual beli Skopin tersebut, dan Razak Baginda dikaitkan dengan Najib. Itu sahaja.
Ya, lagi sekali saya tak tuduh Najib. Itu sahaja. Jadi kalau Najib nak serang Anwar, seranglah. Kalau Najib nak serang Kit Siang, seranglah. Saya tak akan pertahankan mereka. Tetapi nak spin, nak cuba bersihkan nama, nak cuba jernihkan nama, buat apa? Melainkan Najib takut sesuatu. Adakah Najib takut sesuatu? Adakah Najib terlibat dalam rasuah? Mengapa takut sampai libatkan nama Tun? Itu pun tak berjaya buktikan apa-apa. Buang masa je. Hanya untuk mengalihkan perhatian orang daripada hakikat bahawa segala keputusan perlu dimuktamadkan oleh Najib. Ini samalah kes 1MDB SRC yang saya lihat lah. Saya lihat Najib kata, I don't know, saya tak tahu benda ni berlaku, saya tak tahu benda tu berlaku. Walhal yang mengepalai 1MDB sebenarnya, di mana dia adalah watak utama paling berkuasa, ialah Najib. Saksi-saksi sendiri beritahu it's Najib. I don't know. Tak boleh. Bila anda mengepalai satu pertubuhan, anda tak boleh bila sesuatu kepincangan telah berlaku, I don't know. Saya tak tahu. Saya tidak tahu. Maknanya anda pentadbir yang lemah. Anda masalah. Macam mana kita nak mempercayai anda untuk mentadbir urus negara, sedangkan anda sendiri mengaku anda pentadbir urus yang lemah, yang tidak boleh dipakai. Kerana segalanya tak tahu. Maknanya orang curi di belakang diri anda mengepalai satu pertubuhan, tapi orang curi dari pertubuhan tu anda tak tahu. Maknanya you are very very bad administrator. Kini di dalam Kementerian Pertahanan anda cuba kaitkan orang lain, tapi anda lupa beritahu kepada peminat anda bahawa segala keputusan mesti dipersetujui oleh anda. Ini hakikat. Jadi buat apa libatkan nama Tun? So Najib kira dah kantoi lah. Sebab sekarang ni apa yang ditimbulkan oleh Kit Siang, Anwar, sebenarnya satu Malaysia tahu saya bukan penyokong Anwar, satu Malaysia tahu saya bukan penyokong Kit Siang. Tapi apa yang ditimbulkan oleh mereka adalah betul. Jika di Perancis sedang ada satu perbicaraan melibatkan syarikat yang terlibat dalam urusan jual beli Skopin dengan Malaysia, dan jika perbicaraan itu adalah perbicaraan rasuah atau korupsi, semestinya timbul persoalan, perlu tak dilakukan siasatan dan mungkin perbicaraan di Malaysia, kerana semestinya jika ada korupsi, ia melibatkan korupsi dengan orang di Malaysia. Jadi siapa orang dia? Dan bila kita cerita siapa orang dia, kita perlu letak di dalam minda kita bahawa watak utama dalam memuktamadkan pembelian kapal selam Skopin adalah Najib. Okey. Baik. Kemudian dicetuskan isu Al-Tantuya. Nah, isu Al-Tantuya ni, orang kata, ada pentaksub Najib kata, dia ni kerja dia serang je Najib. Dia ni diupah. Ada satu saya baca, he is a paid this thing. Bagi yang kata saya paid ni, mesej saya, kepala otak hang saya dibayar. Okay? Tetapi saya dalam pada saya menentang Najib, saya pernah buat laporan polis menyokong Najib dalam isu Al-Tantuya. Pernah. Dalam pada saya mendukung perjuangan Tun dulu dan menentang Najib, saya pernah. Iaitu apabila Sirul, tak silap saya nama dia Sirul lah, yang keluar akuan bersumpah yang menjelaskan banyak perkara yang mengaitkan pihak-pihak tertentu, Najib dan sebagainya, dalam arahan untuk membunuh Al-Tantuya. Saya telah membaca akuan bersumpah tu dan membuat nota, banyak nota dalam semua muka surat, hampir semua muka surat akuan bersumpah tersebut, dan menyerahkan pandangan saya kepada pihak polis. Mengapa akuan bersumpah tu terlalu banyak kecacatan dia dan tidak masuk akal. Dan kesimpulan dalam nota-nota saya ni, akuan bersumpah ini palsu, adalah langkah terdesak Sirul. Jadi saya bukan jahat. Apabila saya nampak ada sesuatu yang tak kena, saya akan bentangkannya, dan benda ni saya bentangkan kepada pihak polis. Mereka malah apabila saya beritahu seorang pegawai polis bahawa saya ada buat benda ni, kemudian mereka memanggil saya, boleh tak
berikan kepada kita, kita nak lihat. Saya beri. Dalam akuan bersumpah Sirul tu, banyak perenggan saya buat nota saya, mengapa ini tak masuk akal, tu tak masuk akal dan sebagainya. Penuh, complete. Lepas tu saya serah kepada pihak polis. Ini bukan saya kata Najib ada bunuh atau terlibat dengan pembunuhan atau tak terlibat dengan pembunuhan. Itu saya tak tahu. Yang saya tahu, sekutu rapat Najib adalah Razak Baginda. Yang saya tahu, perbicaraan telah mendapati Sirul bersalah dalam pembunuhan Al-Tantuya. Sirul dan seorang lagi tu Azilah, ya. Selebihnya saya tak tahu. Tetapi yang saya tahu, akuan bersumpah tu cacat. Okey. So saya bukan jahat. Kalau tak betul saya kata tak betul, kalau betul saya kata betul. Tetapi apabila Najib cuba kaitkan nama Mahathir ni, ini adalah langkah terdesak dia untuk mengalihkan perhatian orang daripada hakikat bahawa segala keputusan muktamad berhubung urusan jual beli Skopin ni adalah di bawah Kementerian Pertahanan. Pada ketika itu siapa Menteri Pertahanan? Najib. Dan apabila Najib kaitkan nama Mahathir, dia sebenarnya tak berjaya buktikan apa-apa dengan perkara yang dikaitkannya itu. Dia tak berjaya buktikan bahawa penentuan terakhir nak beli kapal selam dari negara mana, model apa, dibuat oleh Mahathir. Itu pun dia petik satu blok, dan apabila anda pergi ke bawah blok itu, anda akan lihat penulis dia adalah beruang biru. Kalau anda nak tahu, sebelum PRU 14, beruang biru ni dia adalah penulis pro Barisan Nasional, terlibat dalam propaganda Barisan Nasional. Jadi sekali lagi lah, saya nak rumuskan lah. Okay, saya dah habis hujah saya, anda boleh mula bertanya sekarang. Jadi Najib kantoi cuba alihkan perhatian isu kapal selam dengan merujuk kepada Mahathir. Okey, itu penjelasan saya. Okey, jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya. Sekarang saya akan luangkan masa 5 hingga 10 minit. Chan Yeoh, betul dan ini hakikat. Najib Razak ketika itu Menteri Pertahanan. Yes, that is the fundamental. Kalau anda setakat jual beli peluru, senapang, tak tahulah protokol dia macam mana. Tetapi ini kapal selam, ini perkara sensitif. Semestinya lah, ini kerajaan dengan kerajaan, dan you can expect lah the Prime Minister here to interact dengan Prime Minister there. Tapi Najib petik nama Mahathir tu, dia kata ada surat, kemudian nama Mahathir kata benda ni Malaysia akan dapat hak ini dan kapal selam ini dan sebagainya. Tetapi tak ada apa yang ditampilkan oleh Najib di sana membuktikan bahawa segala keputusan dibuat oleh Najib, dimuktamadkan oleh Najib. Sebab ini di bawah Kementerian Pertahanan. Segala pemerincian adalah di bawah Kementerian Pertahanan. Segala keputusan muktamad nak beli ke tidak, kapal selam mana ke tidak, perlu dipersetujui oleh Menteri Pertahanan. Dan Menteri Pertahanan adalah Najib. Cuba Najib nafikan benda ni kalau berani. Jangan nak kelentong rakyat, nak kelentong pengikut dengan spin dalam blog anda, macam anda spin dulu sampai saya buat laporan polis. Kononnya Najib spin dulu, PH tarik laporan polis melibatkan RCI Forex, dan dia sengaja tulis PH bawah Mahathir, nak cuba cari jalan nak kaitkan Mahathir. Itu fitnah. Sebab yang buat laporan polis adalah seorang setiausaha RCI yang dilantik di bawah pentadbiran Najib. Dia yang buat laporan polis dan dia yang tarik laporan polis, menyebabkan kes jadi NFA. Kemudian Najib tipu lagi, dia kata PH NFA kan kes. Sejak bila parti politik boleh NFA kes? Yang hanya boleh NFA kes adalah polis. Tipu, spin. Itulah Najib. Jadi pendek katalah, Najib tulis panjang lebar, petik blog ni semua buang masa lah. Okay? Pihak utama bertanggungjawab dalam pembelian kapal selam Skopin is Menteri Pertahanan pada ketika itu, iaitu Najib Razak. Tak kira lepas tu PH ada buat siasatan, PH tak temui apa, PH tak temui apalah. Najib kata PH tak temui bukti. Tak temui bukti bukan bermakna tidak ada bukti. Anda perlu faham, ya. Tak menemui bukti bukan bermakna tidak ada bukti.
Dan benar, saya nak tanya Najib, benarkah kes siasatan oleh SPRM berhubung pembelian kapal Scorpene tu dah tutup? Fail dah tutup? Betul ke dah tutup? Tak diumumkan pun mana-mana fail dah tutup. Okey? Okey. Jadi ada soalan lain? Sky Rai, Rosma is watching with popcorn beside Razak bagi. Saya tak jahat. Masa Sirul keluar akuan bersumpah tu, saya buat tebal ni satu dokumen, setiap perenggan, hampir setiap perenggan ada nota saya, mengapa ni semua. Saya cari banyak kecacatan dalam akuan bersumpah tu. Kemudian saya serah, pihak polis minta depa berminat untuk tahu penemuan saya. Saya kata akuan bersumpah ni tak masuk akal, banyak kecacatan, banyak contradiction, ya. So bukannya niat saya nak cari keburukan saja, tapi dalam hal ini bila Najib petik nama Mahathir ni, bila saya baca, ini semua kong kali kong, ini semua cerita darca parpu kari. Najib nak tipu pentaksub boleh, tapi saya cabar Najib sekarang keluar dan buat kenyataan bahawa apa yang saya katakan, iaitu Menteri Pertahanan bertanggungjawab sepenuhnya, adalah salah, dan tunjuk di mana, ya, bukti-bukti, kononnya lah bukti-bukti yang Najib tampilkan ni, di mana ia menunjukkan pemilihan muktamad dilakukan oleh Mahathir. Mana? Ini semua toya punya kerja, ya. Okey, ada lagi. Simon S.H. Wong, Malaysia should help to free the two policemen. They are just following orders. Malaysia should get the government to reopen the case. The two policemen should... Actually, sebenarnya kes Altantuya ni saya tak nak terlibat. Saya bukannya kerja saya ni nak melibatkan diri dalam semua benda yang berlaku, no. Okey. Dulu pun masa Altantuya tu berlaku, no, saya tak nak terlibat. Tetapi bila saya baca akuan bersumpah Sirul tu, saya cuma dapati ada kecacatan. Okey, itu saja. Saya tak nak terlibat. Ya, adakah saya mendapatinya pelik kes Altantuya ni? Ya, saya dapati banyak kepelikan, tetapi saya tak nak terlibat. Terlalu banyak, ya. Saya satu orang sahaja. So I don't want to get involved, dan saya tak rasa pun penglibatan saya akan menemui apa-apa atau membantu ke, tak ada. Ya, bagi saya perbicaraan dah selesai. Ya, kalau ada pihak yang ada bukti baru dan sebagainya yang boleh menunjukkan kononnya Najib terlibat, sila tampilkan. Itu saya tak nak terlibat lah. Okey, so saya rasa itu sahajalah, kan. Mikhail, hopefully SPRM will initiate investigation of Scorpene here in line with France. Yes. Apa yang harus dilakukan, seperti mana dalam kes YMDB, sepatutnya dalam kes YMDB peguam negara berinteraksi dengan pihak berkuasa di sana dan menghantar kumpulan pemerhati, dan juga berinteraksi dengan FBI dan DOJ dan sebagainya untuk mendapatkan bukti-bukti terkumpul yang dikumpulkan berdasarkan siasatan FBI dan sebagainya, dan apa yang telah tampilkan di dalam perbicaraan di sana untuk dibawa balik ke sini. Sama juga dalam kes Scorpene ni, saya berpendapat, saya bukannya peguam, jadi saya berpendapat bahawa apa yang harus dilakukan oleh peguam negara sama juga berinteraksi dengan pihak berkuasa di Perancis, dan juga mungkin menghantar kumpulan pemerhati di sana dan sebagainya untuk mengumpulkan bahan bukti, maklumat, memerhati kes dan sebagainya, agar ianya boleh membantu dalam siasatan yang harus dilanjutkan di sini. Kerana apabila melibatkan rasuah, salah guna kuasa, semestinya ada pihak di sini yang terpalit dalam salah guna kuasa atau rasuah atau korupsi, ya. Okey. Jadi itu sahajalah pencerahan saya hari ini. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya, dan saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang tajuk. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.